Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inas Insyira binti Muhammad Yusof, bernombor matrik BB22110659. Saya dari kumpulan 16 dan kami telah memilih tajuk tugasan esei iaitu jelaskan maksud kelestarian etika dan peradaban dan jelaskan cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Sebagai pendahuluan, kelestarian atau kemapanan merujuk kepada sustainability dalam bahasa Inggeris. Jika merujuk dalam bahasa Latin pula, ia dikenali sebagai sustinia daripada bawah dan tenia iaitu tahan. Kelestarian secara umum bermaksud kemampuan untuk mengekalkan sesuatu, memastikan kewujudan atau memanjangkan. Istilah ini dikaitkan dengan kehidupan manusia. Kehidupan yang mapan merujuk kepada kehidupan yang bermakna, produktif dan bertanggungjawab dengan menyeimbangkan keperluan ekonomi, budaya dan alam sekitar untuk memenuhi keperluan hari ini tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Kelestarian etika dan peradaban bermaksud usaha untuk mengekalkan etika, adab dan nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia secara sedar, konsisten dan berterusan. Selanjutnya, etika tingkah laku seseorang boleh mendedahkan sifat atau tingkah laku yang dilihat sebagai baik, buruk, berbudi bahasa atau tidak sopan pada orang lain. Ini menunjukkan kefahaman dan rasa hormat bagi setiap orang. Istilah etika berasal dari bahasa Inggeris iaitu etik. Asal-usul etika boleh dikesan daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang merujuk kepada sikap atau peribadi. Dalam konteks pemahaman bahasa Melayu, etika bermaksud akhlak atau moral individu dalam tingkah laku atau interaksi mereka, seperti yang diterangkan dalam Kamus Dewan edisi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Miklin Satwa dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kepentingan kelestarian etika dan peradaban. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. 3 kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina, dan India. Menurut data Jabatan Penerangan Majlis pada 2017, jumlah kaum yang terdapat di Malaysia ialah sebanyak 80 kaum. Oleh itu, rakyat Malaysia amatlah mementingkan kelestarian etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Etika dan peradaban seseorang akan melambangkan sifat, prinsip moral dan juga adab seseorang. Ringkasnya, etika dan peradaban merupakan tunjang sahsias seseorang individu. Kelestarian etika dan peradaban juga amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang aman dan damai. Antara kepentingan kelestarian etika dan peradaban ialah yang pertama, dapat merapatkan lagi hubungan silaturahim di antara masyarakat setempat. Sekiranya hubungan silaturahim dapat dijalinkan dengan baik, perkara ini akan memberikan impak besar kepada masyarakat setempat. Keharmonian yang dihasilkan daripada perpaduan antara rakyat dan hubungan yang terjalin sesama kaum ini akan mengukuhkan lagi kedaulatan dan perpaduan negara kita. Keharmonian ini unik dan menarik perhatian negara lain, dan juga ketidakpuasan hati di antara masyarakat juga dapat dikurangkan. Seterusnya, kepentingan kelestarian etika dan peradaban juga dapat dilihat dalam aspek credibility. Perkara ini amatlah dititik beratkan dalam sebuah organisasi. Organisasi yang mempunyai nilai moral dan bersikap adil akan dihormati oleh masyarakat, terutamanya kaki tangan. Sebagai contoh, organisasi yang menjalankan inisiatif tanggung jawab sosial yang dianggap mempunyai tadbir urus koprat yang baik. Yang kedua, kelestarian etika dan peradaban juga amatlah penting dalam sebuah negara. Etika dan peradaban rakyat sebuah negara melambangkan tadbir urus negara. Pelbagai budaya, bangsa dan agama membentuk rakyat Malaysia. Tambahan pula, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah berkata dalam sebuah ucapan beliau, yaitu Malaysia masih gagah berdiri sebagai negara contoh hubungan kaum yang harmonis berbanding negara lain yang sentiasa bergolak walaupun tidak terdiri daripada rakyat berbilang bangsa.
Tambahan lagi, menurut Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, Ahmad Sabri negara akan terus maju sekiranya perpaduan dapat dikekalkan. Kunci perpaduan adalah kelestarian etika dan peradaban rakyat Malaysia. Di kebanyakan negara, persengketaan antara kaum lebih lagi berkenaan isu agama telah membawa peperangan yang berlarutan sekaligus membantu pembangunan ekonomi, sosial, dan juga politik negara. Sekian, terima kasih. Itu saja pembincangan saya hari ini berkenaan dengan kepentingan kelestarian etika dan peradaban. Salam sejahtera, nama saya Benedict Anastasia anak Jeffrey dan nombor matrik saya ialah BB 23161112. Saya ialah pelajar dari Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan. Di bahagian ini, saya akan menyambung pembentangan tentang kepentingan kelestarian etika dan peradaban. Kepentingan kelestarian etika dan peradaban yang seterusnya ialah dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin, etika yang kukuh dan peradaban yang lestari, mencipta landasan bagi disiplin dalam masyarakat. Individu yang memahami nilai-nilai moral cenderung menjadi lebih bertanggungjawab, patuh kepada norma sosial dan lebih cekap dalam menjalankan tugas masing-masing. Disiplin yang diamalkan oleh individu dapat membantu mereka untuk menjadi insan yang berguna. Selain itu, kelestarian etika dan peradaban juga dapat mencorakkan kepribadian diri. Peribadi diri ialah sikap dan karakter yang menggambarkan personaliti seseorang. Pemahaman terhadap etika dan peradaban mencorakkan kepribadian kita. Masyarakat yang mementingkan etika dan merawat peradaban cenderung menghasilkan individu yang menghormati perbezaan, mempunyai integriti, dan bersikap empati terhadap orang lain. Kepentingan kelestarian etika dan peradaban turut mewujudkan sikap bertolak ansur sesama masyarakat. Pemahaman terhadap etika dan peradaban mendorong masyarakat untuk memiliki sikap bertolak ansur. Ini bermakna seseorang haruslah bersikap sabar, memahami perspektif orang lain, dan membina jalinan hubungan yang positif dalam kehidupan seharian. Masyarakat yang hidup dalam keadaan yang harmoni akan membantu dalam meningkatkan imej negara. Akhir sekali, kepentingan kelestarian etika dan peradaban dapat mengekalkan warisan dan budaya. Pemeliharaan etika dan peradaban merupakan langkah penting untuk mengekalkan warisan dan budaya. Ini melibatkan pelestarian bahasa, seni, adat istiadat, dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas identiti kita sebagai masyarakat. Pengekalan warisan dan budaya dapat membantu dalam menarik tumpuan pelancong terhadap keunikan di negara kita. Ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Esther Jasnin, nombor matriks BB 231609994. Seterusnya saya akan membentangkan cara memupuk kelestarian, etika dan peradaban khususnya melalui peranan agama. Agama adalah komponen penting dalam pembangunan peradaban dan harus diutamakan dalam membentuk dan mencapai kesepaduan sosial, terutamanya di Malaysia yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Oleh itu, agama memainkan peranan penting dalam membina toleransi dalam kalangan rakyat dan memupuk peradaban. Antara peranan agama dalam memupuk kelestarian etika dan peradaban adalah dalam membentuk kesepaduan sosial. Sebagai contoh, dalam Islam, tingkah laku yang baik diikat dengan akidah yang murni dan syariat yang sempurna. Dalam konteks agama Islam, ajarannya menuntut untuk penuntutnya agar memupuk etika melalui amalan beribadah dan puasa yang bukan sahaja membangunkan spiritual
tetapi juga berfungsi untuk memupuk prinsip moral dalam diri masing-masing. Oleh itu, Islam menekankan pentingnya menggalakkan persatuan antara manusia tanpa membenarkan perbezaan agama, ras, atau budaya. Penganut Islam juga dituntut untuk mencapai kesedaran yang dibina ke arah asas-asas moral dan rohani. Selain itu, peranan agama juga yang menuntut penganutnya untuk mengamalkan amalan ibadah dan kebaktian juga dapat memupuk kelestarian dan etika peradaban. Pembinaan kerohanian melalui aktiviti agama adalah penting dalam peradaban manusia bagi mengukur kualiti pribadi seorang dalam melahirkan insan yang bersahsia serta bertamadun. Antara contoh amalan ibadah dan kebaktian adalah mengadakan program penghayatan sahsia dan kerohanian yang menyentuh tema adab dan peradaban kepada mahasiswa atau mahasiswi di pusat pengajian tinggi. Melalui cara ini, Islam bukan sahaja memberikan bimbingan dan perkara-perkara upacara, tapi juga menawarkan etika yang kuat dan membantu individu dan orang ramai menjadi lebih sadar diri dan membuat sumbangan positif kepada pembangunan dasar awam. Justru institusi pengajian tinggi di Malaysia seharusnya mengekalkan usaha dalam membentuk sahsia mahasiswanya melalui penganjuran program-program kerohanian yang sedikit sebanyak dapat dilihat mampu membangunkan sahsia serta jati diri mereka ke arah yang lebih positif. Oleh itu, peranan agama dalam memupuk kelestarian etika dan peradaban adalah sangat penting bagi mengekalkan sikap dan perwatakan yang murni dalam masyarakat agar etika manusia tidak hilang di telan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damia Lutfia binti Muhammad Khalid. Saya dari Fakulti Pengajian Islam. Nomor metrik BQ 231-60121. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Cabaran yang pertama ialah cabaran dari segi ekonomi. Cabaran dari segi ekonomi secara tidak langsung dia akan memberikan kesan kepada etika dan peradaban manusia. Ketertinggian etika dan peradaban terjadi apabila seseorang bebas daripada kepentingan pribadi. Keputusan etika yang dilakukan oleh seseorang itu adalah berdasarkan ketertinggian tahap kesedaran diri. Cabaran ekonomi yang dihadapi dalam melestarikan etika dan peradaban ialah mengurangkan jurang antara golongan kaya dan golongan miskin. Masyarakat kini menyifatkan bahawa golongan Cina ialah golongan kaya dan Melayu merupakan golongan yang miskin. Cabaran ini wujud sejak zaman penjajahan British, di mana kaum Melayu menjadi petani dan nelayan, kaum India diletakkan di ladang getah, dan kaum Cina bekerja sebagai pedagang dan perlombongan. Perspektif ini perlu ditangani dengan bijak, jika tidak keadaan akan lagi menjadi lebih buruk dan menimbulkan permusuhan antara kaum dan lebih sukar untuk dikawal. Akibat daripada dasar penjajahan dahulu, kesannya masih kita dapat lihat sehingga ke hari ini, di mana sektor perniagaan masih didominasikan oleh kaum Cina. Sebagai contoh, menjual emas. Dan kebanyakannya orang India juga bekerja di ladang. Rentetan daripada senario ini telah menyebabkan wujudnya jurang antara kaum dari pelbagai aspek. Cabaran yang kedua ialah cabaran dari segi politik. Struktur politik yang utuh dan mantap boleh menjatuhkan sebuah kerajaan dan melemahkan sebuah kuasa pentadbiran kerajaan. Cabaran dari segi politik ni dia banyak mendapat cabaran yang besar. Antaranya ialah perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman. Ini telah menyukarkan bagi melestarikan etika dan peradaban di Malaysia. Dunia politik di negara kita ini penuh dengan kontroversi di mana masyarakat mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeza. Hal ini disebabkan masih ramai segelintir pemimpin politik yang kurang cakna dengan mengharapkan sentimen perkauman yang dapat mengalihkan pandangan masyarakat, tetapi sebaliknya untuk melindungi kepentingan sendiri. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira binti Abdul Aziz, nombor matrik BQ23160122 akan membentangkan cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban. Terdapat dua cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban. Yang pertama dari segi sosial dan yang kedua dari segi sains dan teknologi. Cabaran dari segi sains dan teknologi sangat penting dan mempunyai banyak kebaikan pada masa kini. Namun terdapat juga keburukannya. Antara isu yang perlu diambil perhatian ialah ketagihan cyber. Golongan belia khususnya sering terjerumus dalam aktiviti yang berunsurkan negatif. Hal ini telah memberi cabaran yang sangat mencabar terutama sekali pada pihak kerajaan. Dari segi sosial, apabila menyentuh tentang cabaran dari segi sosial, perkara yang tidak boleh diketepikan lagi adalah cabaran sosial yang dihadapi dalam etika dan peradaban adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara Malaysia dan merupakan bahasa pengantar ilmu yang digunakan dalam sistem pendidikan dan juga merupakan bahasa penyatuan rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain binti Obed, bernombor matriks BB23161041. Saya daripada Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakawanan. Hari ini saya ingin membentang tentang penutup bagi tajuk kami, iaitu jelaskan kelestarian etika dan peradaban serta cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Dalam perbincangan saya hari ini, saya menyimpulkan semua isi yang rakan saya beri dalam tajuk ini. Kesimpulannya, jelaslah bahwa kelestarian etika dan peradaban sangat penting untuk mewujudkan hubungan yang harmoni antara masyarakat dan negara. Etika dan peradaban membantu melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan menjaga warisan budaya. Malaysia menghadapi beberapa cabaran seperti yang rakan saya katakan, yaitu mempertahankan etika dan peradaban, termasuk cabaran sosial, sains dan teknologi serta ekonomi. Dalam menghadapi cabaran tersebut, terdapat pula langkah-langkah yang dapat diambil untuk memupuk kelestarian etika dan peradaban ini, yaitu meliputi pendekatan agama dan pendidikan moral yang sangat kuat. Dengan membangun peradaban berdasarkan etika yang baik, Malaysia dapat menjadi negara yang aman, harmoni dan maju. Oleh hal demikian, pentingnya untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi muda agar mereka memiliki kesedaran yang tinggi untuk tentang etika dan peradaban ini. Dengan upaya bersama, kita dapat membangunkan masyarakat yang lebih baik dan menjaga kelestarian etika dan peradaban di Malaysia ini. Itu sahaja yang saya ingin petangkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.